Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekejap tuan-tuan saya takut suara saya tak dengar. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama lagi pada petang ni. Sambil-sambil kita nak tambah ilmu dan pengetahuan kita, sambil-sambil saya nak share banyak benda dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dah halang-halang kita disambungkan lagi dengan PKP ini. So bersambunglah juga sesi pembelajaran kita. Saya nak sharing je tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak ada kepandaian yang banyak sangat, tapi setakat ilmu dan pengalaman yang saya ada, insya-Allah saya kongsikan. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Hopefully saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Terima kasih dos yang sempat berada dalam live saya petang ni. Dos yang selalu committed follow saya setiap hari, yang bagi love, yang bagi like, yang komen, yang follow page saya, yang bagi review, feedback, share dengan kawan-kawan. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada semua yang berada dalam live saya. Kita ada Siti Nur Aisyah sambil-sambil mengajar anak bujang. Terima kasih. Sempat lagi Fauzia Awin. Kita ada Kish Iman Roshain, top fan kita. Waalaikumsalam. Azia Ara. Waalaikumsalam. Saya rasa Azia Ara lama tak masuk live saya ni. Khabar baik, alhamdulillah. Kerana saya boleh ingat tahu. Aduh, saya selalu pernah masuk lah, apa tu lama tak ada tu. Kadang saya ingat. Okey. Okey, terima kasih pada semua. Pertama sekali sekejap tuan-tuan. Saya nak check dulu tuan-tuan dan puan-puan. Nak check dulu sama ada sound saya clear tak clear. Clear atau tidak. Saya punya sound, mic saya punya saya punya video saya clear tak tuan-tuan dan puan-puan? Dengar tak? Dengar dan nampak tak? Saya boleh adjust sikit kat sini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, clear alhamdulillah. Siti Nurzian, terima kasih pada dos yang berada dalam live saya, alhamdulillah. Jimmy Ariana terima kasih yang komen. Okey, terima kasih. Tamar Maluri. Tamar Maluri dekat Salam takziah saya pada Puan Fakariah. Sheila Aziz, terima kasih. Waalaikumsalam. Suami Nusyur ada ke? Ada. Ijah, terima kasih. Dos yang komen betul. Betul lah. Saya nama-nama ni saya tak ingat. Azamila Ila. Waalaikumsalam. Terima kasih yang berada dalam live saya. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya pertama-tama saya nak mohon maaf lah dos yang sehari dua ni yang banyak PM saya terima banyak PM. Tapi ada yang saya sempat jawab, ada yang saya tak sempat jawab. Saya mohon maaf pada yang tak sempat, tapi saya akan jawab insya-Allah. Jangan risau, insya-Allah saya jawab. Tapi itulah, ambil masa sikit. Tu dari Kelang. Okey, terima kasih. Saya suka tuan-tuan dan puan-puan komen daripada mana tuan-tuan dan puan-puan tengok saya. Oh, dari Sendayan rupanya. Tarbiyah Mawaddah Usrati dari Sendayan. Terima kasih pada semua. Hari ini saya nak share satu tajuk. Tajuk ni sebenarnya saya nak buat kelas. Saya ada planning dengan my team nak buat kelas yang panjang jugalah berkaitan dengan nusyus ni, sebab lately ni banyak yang kita dapat isu berkaitan dengan nusyus ni. Rozi Jamil, waalaikumsalam. Dari Kelang. Okey, terima kasih orang Kelang. Siti Kuzaimah, terima kasih. Waalaikumsalam yang berada dalam live saya. Cuma saya suka nak ambil satu part je lah. Saya pernah share dah sebelum ni sebenarnya. Tapi mungkin ada yang baru, mungkin yang terlepas saya punya sharing sebelum ni. Saya suka nak share. Kita nak cakap berkaitan dengan nusyus. Tuan-tuan dan puan-puan, biasa tak dengar perkataan ni?
Sama ada tuan-tuan dan perempuan sendiri ataupun melalui pembacaan ataupun pengalaman sendiri ke, ataupun pengalaman daripada among your friends, your adik-beradik, saudara mara ke, ada tak yang tahu berkaitan dengan nusyus ni? Boleh tolong komen sama ada you all ada tahu atau tidak berkaitan dengan isu nusyus ni. Waalaikumsalam, selamat petang. Saya dari Hulu Selangor. Saya sebab bila soalan ni banyak datangnya daripada orang perempuan, so saya assume yang kebanyakan orang perempuan macam tak berapa nak orang kata explore berkaitan dengan nusyus ni. Tapi yang berlaku dekat mahkamah tu, banyak tuntutan dakwaan nusyus tu, banyaknya orang perempuan yang datang kat kita isu nusyus ni pun, mereka pun sebenarnya saya pun tak tahu. Tu saya nak double check dengan our audience dulu. So far setakat yang tuan-tuan dan puan-puan tahulah daripada skala 1 ke 10 tu, sejauh mana tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang nusyus ni. Tak payah 10 lah, 5 lah. 1 hingga 5. 5 ni kira faham lah. Kalau 1 ni memang tak faham langsung lah. Boleh tuan-tuan komen kat situ. Dalam beberapa second saya nak tengok dan saya nak explain. Kalau ada keperluan kat situ, saya akan buat another video. Sebenarnya isu nusyus ni ada beberapa video yang saya dah buat sebenarnya. Ada 5 video tentang nusyus ni. So ada 5 tajuk besar yang saya suka nak share. So tuan-tuan dan puan-puan komen kat situ dulu. Antara 1 dengan 5 ni, 5 ni memang faham betul lah. 1 ni memang tak faham lah. So 2, 3, 4 ni kira moderate lah. Tak berapa jelas tentang nusyus. Okey, saya tahu apa maksud nusyus. Okey, ni Puan Rozi dah tahu. Maksudnya ada yang tahu, bukan ada yang tak tahu langsung. Ada yang tahu kat situ. Okey, nusyus lelaki kan. Nusyus lelaki pun ada tapi jarang orang guna. Betul tak? Nusyus lelaki ni jarang orang guna. Nusyus lelaki ada sebenarnya. Kita panggil nusyus suami lah akhirnya. Kita tengok nota saya sikit. Okey. Faham sikit-sikit lah. Okey, terima kasih pada yang komen. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak nanti saya jawab sikit berkaitan dengan nusyus suami ni. Nusyus suami ni ada, bukan tak ada. So untuk permulaan dia, saya nak share berkaitan dengan nusyus ni, dan saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan siapa sebenarnya yang tentukan isteri tu nusyus. Siapa yang bagi pengiktirafan tu. So bila kata you nusyus ni, siapa? Sebab kebanyakan orang tak faham isu ni. Dia terus-terus, kalau siapa orang yang berautoriti nak cakap kita ni, yang tentukan, yang letakkan status kita ataupun yang letakkan kita punya darjat tu, maksudnya dia akan sebut you nusyus, then you tak entitled untuk dapat nafkah. Okay. So bila nusyus ni berlaku, efek dia adalah pada nafkah, tuan-tuan dan perempuan. Pada nafkah. So perempuan dan tuan-tuan dan perempuan, tolong ingat benda ni. Yang isteri yang kalau diiktirafkan nusyus, disabit ke isteri sebagai isteri nusyus, ia efek kesannya dari segi nafkah. You tak entitled untuk dapat nafkah. Itu yang sebetulnya. Tolong ingat. Okey. So sekarang ni kita tengok dulu apa tu nusyus. Dalam peruntukan undang-undang ataupun dalam peruntukan hukum syarak, banyak sebut nusyus ni diistilahkan sebagai derhaka. Minta maaf tuan-tuan dan perempuan kalau ada dengar background suara tu, maknanya confirm kita tengah buat live dekat rumah. Biasalah PKP ni banyak background suara. Anak saya ramai. Jadi dia kalau itu memang dia akan ada efek sikit lah.
background tu saya mohon maaf lah kalau kat situ tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar suara saya cukup. Okey, nusyuz ni dia kira macam, istilah dia adalah derhaka dan tidak taat pada suami. Itu adalah yang kebanyakan orang awam faham. Saya kira you all pun faham berkaitan dengan ni. Nusyuz ni itu dia. Derhaka. Tapi apa perbuatan yang kebiasaannya berlaku? Perbuatan ni adalah lebih kurang yang kita disebut bila kita menolak ajakan untuk bersama, bila kita ada hubungan mengkhianati ataupun kita ada hubungan dengan lelaki lain di belakang. Di belakang suami lah. Lepas tu enggan melayani suami, keluar rumah tanpa izin. Apa-apa arahan suami yang kita tak patuh, kita boleh dikategorikan sebagai nusyuz. Kan? Bila kita kahwin, itu tuan-tuan dan perempuan sendiri faham. Isteri kena taat pada suami selagi arahan dia tu tidak melanggar hukum syarak. So, ketaatan kita tu kekal. Sehinggalah ianya kalau dia melakukan benda-benda yang menyuruh kita kepada melakukan benda-benda yang bertentangan dengan hukum syarak, dan masa tu kita boleh itu. Tapi selagi mana arahan dia tu, kita kena patuh. So, nusyuz ni timbul bila you langgar arahan. Kebanyakan isu dia enggan melayan suami. Sama ada hubungan kelamin ataupun enggan bercakap dengan suami. Bercakap lebih kurang kasar dengan suami. Lepas tu ada yang pukul suami pun ada. Ada juga kes yang pukul suami. Itu bukan nusyuz biasa-biasa tu, dah peringkat tinggi dah tu. Itu berdosa tu. Itu memang berdosa tu. Nusyuz ni efek dia memang berdosa, tuan-tuan. Cuma ini antara perbuatan-perbuatan yang kita nak kena tahu. Apa benda yang melanggar arahan, dia boleh dikategorikan sebagai nusyuz. Keluar rumah, menyebarkan aib suami, keluar rumah tanpa izin, itu semua boleh dikategorikan sebagai nusyuz. Okey? So far tuan-tuan dan perempuan faham itu antara kategori dia. Cuma apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah poin lain, maklumat lain di sebalik itu. Yang tu tuan-tuan dan perempuan boleh baca. Isu tu tuan-tuan dan perempuan Google saja boleh baca. Cuma kita nak sajikan. Tu dia ayat dia. Kita nak sajikan, nak bantu tuan-tuan dan perempuan dengan maklumat yang lain sikit. Dos yang biasa dalam live saya tahulah. Kita nak bagi yang lain sikit, ekstra lah. Ekstra bonus. Dah ekstra bonus lagi. Kita nak bagi ilmu kat situ. Tuan-tuan dan perempuan, kita nak kena tahu kenapa. Okey, siapa yang kita kata berautoriti untuk tentukan ni? Suami atau ada pihak lain? Itu persoalan dia sekarang. Okey. Kebiasaannya dia timbul waktu bila? Ni saya suka nak trigger tuan-tuan dan perempuan lah. Kebanyakan ni isu nusyuz ni timbul, kebanyakan. Ada yang timbul dengan cara lain. Kebanyakan timbul bila isteri mohon perceraian. Bila isteri buat permohonan fasakh, akan ada pembelaan ataupun tuntutan balas berkaitan dengan nusyuz. Itu timbul dekat situ. Kebiasaannya macam tu. Ataupun tuan-tuan dan perempuan, isteri mohon nafkah ataupun tunggakan nafkah iddah, mut'ah. Tuntutan-tuntutan ni akan menyebabkan adanya pembelaan dan tuntutan balas yang menyatakan berkaitan dengan nusyuz akan timbul. Macam mana saya nak bagi nafkah dekat dia? Dia nusyuz. Dia akan timbul kat situ. Bila you buat permohonan cerai, dia akan sebut berkaitan dengan nusyuz. Bila you buat permohonan nafkah, dia akan timbul berkaitan dengan nusyuz. Kat situlah kebiasaan yang timbul. Ini yang kebiasaan timbul di mahkamah. Tapi ada juga yang timbul di peringkat awal. Ada juga suami yang datang ke pejabat agama, buat aduan, lepas itu pergi ke mahkamah, buat dakwaan nusyuz. Ada juga, tapi kurang compare tu dakwaan yang timbul selepas you buat permohonan nafkah atau buat permohonan cerai. Dia akan timbul kat situ. Itu dia situasi dia sekarang. Okey. Dalam isu nusyuz ni, tuan-tuan dan puan-puan, isu orang yang berautoriti untuk tentukan you nusyuz atau tidak adalah mahkamah syariah.
Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab mahkamah syariah akan mengeluarkan satu perintah. Walaupun you macam perintah cerai, keluar perintah cerai, keluarlah perintah. Keluar keputusan cerai, keluar perintah. Keluar keputusan nafkah, keluarlah perintah. So perintah tu macam tu. Begitu juga dalam kes nusyus. Kalau ada dakwaan nusyus dan nusyus itu disabitkan, keluarlah perintah. So bila orang yang berautoriti ni mengeluarkan perintah, bermakna mahkamah lah orang yang berautoriti untuk menentukan you nusyus atau tidak. So apa-apa dakwaan yang dibawa ke mahkamah, mahkamah akan teliti dulu. Bukan sekadar maksudnya kita cakap you nusyus, terus nusyus, awak nusyus, terus automatik status bertukar. Tidak, mahkamah tak macam tu. You bawa lah dakwaan tu ke mahkamah, bawa bukti, mahkamah akan siasat. Mahkamah akan tanya, bila kejadian tu berlaku? So perempuan kena jawablah. Saya sebut perempuan sebab dakwaan tu daripada suami. Perempuan kena jawablah, bila kejadian tu berlaku? Daripada bila ke bila? Katakan keluar rumah daripada bila sampai bila? Perempuan kena jawab. Apa perbuatan dia? Perbuatan dia keluar rumah. Betul ke tidak perempuan keluar rumah? Kena jawab yang tu. Apa usaha dia? Yang ni yang paling penting. Usaha dia. Apa usaha dia? Usaha dia. Sorry. Mencari jannah abang tuan. Patutlah. Semalam tak masuk kita doakan sahabat kita mencari jannah abadi ni. Di kuarantin di MyApps. Patutlah semalam saya tak nampak dia ada dalam saya punya live semalam. Okey, kita doakan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So ada 3 poin. Kita kata apa bila kejadian tu berlaku, apa perbuatan tu dan apa usaha dia. Dia tak boleh kalau sekadar you keluar rumah tapi dia tak ada usaha apa-apa pun. Lantaklah, kau nak keluar, keluarlah. Aku tak ambil pot. So benda tu tak boleh macam tu. So kena ada siasatan. Mahkamah akan tanya dengan isteri, betul tak tarikh 1 hari bulan ni awak keluar rumah? Dia pun kata betul. Kenapa awak keluar rumah? Cuba cerita dengan mahkamah. Dia pun bagi tahu mahkamah, macam mana saya tak keluar? Hari-hari kena pukul. Saya dah nak kena pukul lagi tu. Saya dah nak kena lempang dah itu contohlah. Saya dah nak kena ugut dengan pisau. Saya larilah. So mahkamah nak tahu the real situation. So bukannya kebanyakan orang faham kalau saya keluar rumah, ada juga orang macam tu. Teruk kena pukul. Sampai separuh mati, lebam sana, lebam sini. Nak keluar rumah, bila cakap dengan kita, kenapa puan tak dapat perlindungan? Pergilah keluar balai polis. Pergilah tanya. Polis buat report. Polis boleh bantu. Puan dah keadaan teruk macam ni. Kalau sekali dua lagi kena ni, boleh kolaps ni. Kenapa tak pergi telefon mak ayah? Kenapa tak carikan perlindungan? Tali dera ada. Tali kasih ada. Tali dera, talian kasih dulu ada, tali dera, talian kasih. Kenapa tak ambil tindakan? Dia cakap, saya takut nusyus. Suami saya cakap macam ni takut nusyus. Saya tak boleh tipu mak ayah saya. Sampai ke tahap itu pemahaman orang. Tu macam mana kita nak betulkan kan? Kita nak betulkan. So setakat mana yang kita mampu kita betulkan. So walaupun benda tu betul-betul berlaku, tapi apa yang menyebabkan ianya berlaku? Contoh you keluar rumah, you bergaduh ataupun you tak nak tidur dengan suami, kena explain what was happen, apa jadi masa tu, kenapa you keluar rumah. Explain. Kalau benda tu berlaku sebab daripada suami, sebab kena halau, sebab kena pukul, takkan mahkamah nak jatuhkan nusyus juga. Nusyus ni bukan sesenang itu jatuhnya, bukan sesenang itu macam yang kita biasa dengar, you cakap je nusyus. So ada siasatan, ada perbicaraan. Mahkamah nak tanya semua benda. Kenapa benda itu berlaku? Dan kalau betul you memang tak buat, perempuan memang buat, memang sengaja langgar, memang sengaja tak nak jalan tanggungjawab, jadi mahkamah akan putuskan nusyus dan mahkamah akan keluar perintah dari tempoh bila. Tempoh bulan 1 sampai bulan 7 contohnya, tak balik-balik rumah. Tempoh tu you nusyus dan you tak entitled untuk dapat nafkah. Itulah situasi dah sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Bukan orang lain tapi mahkamah syariah yang orang yang berautoriti untuk cakap, untuk sabitkan you, untuk sabitkan perempuan, untuk keluarkan perintah you nusyus atau tidak.
Bukan orang sebarangan, bukan keluar daripada rumah tu terus cakap macam tu, you nusyus. Taklah. Kalau macam tu, kalau bergaduh hari-hari boleh jadi nusyus tu. Sebab benda tu senang dia keluar daripada dalam mulut kan. Macam tu. NZhan IR, kalau dah bercerai ex-suami failkan nusyus untuk perintah apa dapat nanti ya. Kalau dah bercerai ex-suami failkan nusyus. Boleh, dia boleh kan. Nusyus ni dia failkan selepas bercerai pun ada juga yang failkan. Tapi dakwaan dia dakwaan yang berlaku dalam tempoh kahwin. Contohnya bercerai 2021, dia nak cerita pasal apa yang berlaku tahun 2020. So dia boleh failkan, tak ada isu. Cuma perintah tu on paper sajalah. Mungkin tak adalah apa-apa berat sangat benda tu. Cuma on paper sajalah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit yang kita nak memahamkan orang awam berkaitan dengan nusyus ni. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham mahkamah yang tentukan. So kalau dah ada berlaku dakwaan nusyus, bawa ke mahkamah. Kalau pihak suami nak dakwa nusyus, bawa ke mahkamah. Mahkamah akan tentukan, mahkamah akan siasat. So bila mahkamah keluarkan perintah, so dia memang tak entitled untuk dapat nafkah. Itu cerita dia. So dekat situlah orang kata apa, saluran dia. Bukan di dalam rumah terus cakap macam tu saja dan you tak perlu bagi nafkah apa semua sebab you dah nusyus semua. Bukan begitu. Bukan caranya begitu. Walaupun dari segi agama perbuatan tu memang salah. Dosa besar bila you nusyus, you buat benda ni. Tapi pengiktirafan secara legal, secara undang-undang yang boleh menyebabkan kita tak boleh entitled untuk dapat nafkah. Kita nak tahu siapa yang betul-betul keluarkan status tu. So mahkamah lah tempat dia. So those yang nak buat permohonan untuk nusyus kena pergi ke mahkamah. Dakwaan semua di mahkamah. Perempuan yang didakwa ke mahkamah, didakwa atas nusyus semua kena menjawab di mahkamah. Itulah saluran dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih pada those yang berada dalam live saya petang ni. Oh, lupa saya tadi. Ada yang tanya berkaitan dengan nusyus suami tadi ya. Dia nusyus suami ni dia lebih kurang je macam nusyus isteri, cuma jaranglah orang guna sebenarnya. Nusyus suami ni dia lebih kurang dia orang kata apa? Dia bercakap caci maki, itu pun boleh kategori sebagai nusyus, menggelarkan isteri dengan gelaran-gelaran yang tak baik. So kalau dari segi perbuatan tu dia melakukan tidak melakukan hubungan kelamin, dia enggan buat kelamin, ataupun dia melakukan kekerasan, pukul, itu pun dikirakan sebagai nusyus, tak sediakan nafkah. Itu pun semua. Cuma kita jarang bercakap tentang nusyus suami. Kita banyak bercakap tentang nusyus isteri. So tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya nusyus ni suami pun ada, isteri pun ada. Okey, saya kira saya dah jawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dos yang berada dalam live saya. Saya mohon maaf atas kekhilafan saya ataupun salah tutur kata saya. Kita sama-sama doakan moga kita semua diberi kesihatan, perlindungan yang baik. Doakan juga rakan-rakan kita, saudara mara kita juga diberikan kesihatan dan perlindungan yang baik. Sama-sama kita jaga kesihatan kita jaga higien, kesihatan dan kebersihan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sampaikan ilmu dan moga apa yang kita bincang hari ini menjadi panduan kebajikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Boleh sebarkan, bantu rakan-rakan, saudara mara yang nak pada info ni. Moga kita sama-sama dikurniakan keredoan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan esok insya-Allah 3 petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.